Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buka sedikit buku nota padat UPKK, UPKAF, UPKKAF sebenarnya. Okey, bagaimanapun ini sebagai untuk persediaan kita saja. Kita tak pasti lagi bagaimana UPKK pada tahun ini. Adakah ditunda lagi, wallahu a'lam bissawab, ataupun dibatalkan seperti UPSR. Saya pun tak pasti. Walau bagaimanapun, kita tetap juga tengok pembelajaran ini dan kita cuba lihat sedikit sebanyak pelajaran. Walau macam mana pun, pelajaran ini cuma adalah ulangan saja daripada pelajaran yang 3, yang 4 dan yang 5. Saya rasa pelajar-pelajar mungkin ramai yang dah tahu. Okey, dan ramai yang tak tahu, mungkin lagi ramai yang tak tahu. Baik, tentang pelajaran kita. Yang pertama iaitu saya besarkan. Okey, rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Jangan salah. Rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Mesti tersusun. Allah turunkan kitab, malaikat bawa. Ini kitab ni kepada rasul sampailah hari kiamat. Kemudian baru cerita pasal qada dan qadar. Baik, beriman kepada kitab. Apa makna kitab? Kitab iaitu daripada perkataan yang ringkas, kalamullah, perkata-kataan Allah. Okey, kitab kalamullah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang menjadi panduan manusia dan mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Apa kandungan kitab secara ringkas? Mengandungi peraturan hidup, akidah, syariah yang lengkap. Okey, kitab yang diturunkan kepada rasul ada 4 buah. Baik, kita kecilkan. Okey, ini kita cerita pasal kitab. Kemudian tentang suhuf. Baik, suhuf ni apa? Bilangan suhuf yang diturunkan. Kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang menjadi panduan manusia dan tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Dia cuma tidak lengkap, cuma panduan hidup saja. Suhuf ni panduan hidup yang tidak lengkap. Merupakan helaian-helaian dan lembaran-lembaran yang mengandungi akidah, nasihat secara umum. Tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Bilangan suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada 100 buah. Itu yang di bawah. Bilangan suhuf yang diturunkan, Nabi Syais 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Jadi ini mewaris Adam Idris tu anak dia Syais pun. Idris. Syais kepada Nabi Idris, dia menggunakan suhufnya ini. Nabi Adam adakah tidak mempunyai suhuf? Dia dapat wahyu tapi tidak dibukukan. Okey, untuk penggunaan zaman itu saja. Sama juga seperti Nabi Idris, 30 suhuf ini digunakan untuk umat itu je. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai situ. Sampai Nuh, Hud membawa suhuf yang 30. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, sampailah Nabi Musa 10 suhuf. Nabi Musa ni dapat 2. Satu suhuf dapat, kitab pun dapat. 10 suhuf dan juga kitab At-Taurat. Okey, suhuf ini kemudian akan dilengkapkan setiap Nabi. Maksudnya ini pelengkap yang ini pelengkap yang ini pelengkap ini. Kemudian ada yang dimansuhkan, kemudian ada yang dikekalkan. Baik, lihat sebelah. Dalil suhuf ini sekadar pengetahuan am saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kenapa ada dalil? Untuk menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu memang dapat suhuf, iaitu helaian yang tidak lengkap tentang pembelajaran akidah dan nasihat. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik, okey, sebelum kita pergi lebih lanjut. Apa itu kitab? Kitab itu kalamullah yang mengandungi peraturan kehidupan yang lengkap. Apa itu suhuf? Suhuf iaitu mengandungi peraturan kehidupan yang tidak lengkap. Okey, itu saja. Sambung lagi, muka surat yang ketiga. Kemudian kitab-kitab ini. Kitab ada 4 nama kitab dan rasul yang menerimanya. Kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kemudian dia punya pengertian dan ringkasan dia. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Suryani, mengandungi petua, doa, zikir dan nasihat. Okey, ini kitab Zabur. Ini ringkasan tentang Zabur. Zabur siapa dapat? Nabi Daud. Bahasa apa? Bahasa Suryani. Apa isi kandungannya?
petua, doa, zikir, nasihat. Kemudian Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Ibrani ni orang Israel lah. Ya, Yahudi Israel. Syariat akidah yang benar, mengandungi syariat akidah yang benar. Menyebut Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat ini ada menyebut kitab yang terakhir, iaitu bukan kitab terakhir, menyebut Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Ibrani pun orang Israel, sama ni. Ya. Menyebut Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Isa pun pernah cakap, saya ada banyak benda nak ceritakan kepada awak, tapi saya tak boleh sampaikan, melainkan dialah yang Nabi terakhir yang akan menyampaikan kepada kamu. Itu menunjukkan Nabi Isa pun mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungannya? Kitab Taurat telah ditambah oleh orang Kristian sehingga menjadi beberapa buah kitab. Ini Taurat ni salah ni. Kitab Injil ni. Injil ni sebenarnya digabungan ambil daripada Taurat. Dia masuk sini, kemudian dia ambil daripada suhuf, iaitu dia ambil Zabur, dia ambil Taurat, kemudian dia ambil suhuf ya. Suhuf semua ni dia ambil. Kemudian digabungkan menjadi kitab Injil, sehinggalah menjadi beberapa buah kitab. Tebal kitab Injil ni sebenarnya. Diterjemahkan, dia ambil daripada Taurat, Injil, kemudian suhuf-suhuf itu. Okey, kitab pening kepala orang-orang Kristian. Okey, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Ada 114 surah dan 70 juzuk yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, hukum, muamalat, kisah, munakahat, jinayat. Ini syariat lah ni, semua syariat. Panduan manusia hingga hari kiamat. Al-Quran turun membenarkan Injil, Taurat, Zabur dan suhuf-suhuf tersebut. Walau bagaimanapun, Injil, Taurat, Zabur telah dimansuhkan. Kerana apa dimansuhkan? Kerana kesesuaian Al-Quran adalah sampai hari kiamat. Injil dah tak sesuai dah, Taurat dah tak sesuai dah, Zabur tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Kerana diturunkan dalam bahasa Ibrani. Ini untuk orang Ibrani saja. Ini untuk orang Ibrani saja. Ini untuk orang Suryani. Yang ini walaupun tulis dalam bahasa Arab, bukan untuk orang Arab, tapi untuk keseluruh umat manusia hingga hari kiamat. Okey, hukum beriman kepada Allah. Hukum beriman kepada kitab wajib, dan orang Islam yang tidak meyakininya, hukumnya terkeluar daripada Islam, murtad. Tak percaya kepada Al-Quran dan juga Injil, Taurat, Zabur, maka dikira hukum murtad. Baik, sambung. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, yakni engkar kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitab dan Rasulnya, juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Ayat ini membenarkan tentang kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil dan Zabur. Okey. Sambung bawah. Apakah kelebihan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kedua, Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Tiga, Al-Quran memansuhkan syariat yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Empat, syariat dalam Al-Quran untuk seluruh manusia. Lima, Al-Quran penawaran ubat kepada penyakit. 6. Terdapat pelbagai jenis ilmu di dalamnya seperti sains dan kemasyarakatan. Al-Quran ini satu mukjizat yang mana dia disampaikan sampai hari kiamat dengan cara menghafaznya. Seorang hafaz diajarkan kepada seseorang, seorang hafaz diajarkan kepada seseorang. Dengan sebab tersebut ia sebagai mukjizat, maka dia kekal. Tidak seperti yang lain, melalui penulisan orang tidak menghafalnya, akhirnya penulisan tersebut telah dikorapkan, telah dirosakkan. Apakah keuntungan faedah beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kita patuh pada perintah Allah.
2. Takut melakukan kejahatan. 3. Sentiasa berada dalam lindungan Allah. 4. Rajin berusaha. 5. Sentiasa memajukan diri. 6. Suka membuat amal kebajikan. 7. Mengaplikasikan prinsip-prinsip Al-Quran dalam hidup. Ini apa saja yang tentang perkara keimanan kepada kitab, kita boleh tulis di sinilah. Faedah beriman kepada kitab, kita tulis itu, mendapat petunjuk pun boleh. Apa lagi, mendapat hidayah pun boleh. Apa lagi, menjadi ketaatan kepada Allah pun boleh. Okey, faedah ya. Okey, untuk itu kita akan bersambung lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.